Silakan pembentang kertas sedia kedua. Janganlah cemburu, hilangkan ragumu terhadapku. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis Encik Mak Nordin, yang berusaha, tuan-tuan dan puan-puan pengetua, guru-guru guru besar sekolah-sekolah, guru penyelaras pusat sumber, seterusnya rakan-rakan khusus kajian tindakan. Baik, saya adalah guru pusat sumber bagi Sekolah Kebangsaan Dato' Wak Ahmad dan telah berkhidmat sebagai guru penyelaras pusat sumber lebih kurang 4 tahun. Dan sepanjang saya menjadi guru pusat sumber, saya menghadapi masalah penggunaan pusat sumber yang berkesan. Baik, daripada pemerhatian dan juga soal selidik, saya dapati amalan penggunaan inilah yang menjadi fokus utama ataupun masalah yang besar bagi saya, bagi sekolah ini. Seperti rakan saya juga, Sekolah Dato' Wak Ahmad menempatkan perpustakaan di blok belakang yang berasingan daripada bilik-bilik yang lain, seperti bilik BBM, bilik tayangan dan sebagainya. Cuma di situ ditempatkan bilik SAL dan juga bilik PAM, bilik PAK bahasa Melayu. Jadi terbelakang sedikit. Masalah penggunaan inilah yang menjadi fokus utama saya. Dan daripada tinjauan awal itulah saya menggunakan soal sidik, teknik soal sidik dan juga pemerhatian. Jadi untuk meningkatkan amalan penggunaan pusat sumber di sekolah saya memperkenalkan kaedah PC. Baik, untuk menjalankan kajian ataupun tindakan saya terhadap kaedah yang saya perkenalkan, saya menggunakan teknik soal selidik ke atas 30 orang responden yang terdiri daripada murid-murid tahun 6 Arif yang telah pun selesai menduduki PSR. Terdapat 5 item situ tak tercatat di situ. Dah maaf nak, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak dapatkan yang lebih detail, tuan-tuan bolehlah rujuk dalam buku yang dibekalkan itu, dalam muka surat 72 kalau tak silap. Baik, terdapat 5 item bagi soal sidik untuk responden saya, dan juga untuk menambah untuk mendapat respon yang lebih lagi, saya telah membuat temu bual ke atas lebih kurang, di situ tersilap juga 15 orang responden. Saya dapatkan secara rawak. Saya tak tetapkan murid-murid ni, cuma saya dapatkan secara rawak untuk teknik temu bual ni, dan saya telah mendapat satu kesimpulan. Baik. Baik, seterusnya tindakan saya selepas saya membuat soal selidik dan temu bual, saya terus menjalankan kaedah yang telah diperkenalkan ini, iaitu kaedah PC. Saya memperkenalkan apakah makna PC, iaitu maksud PC itu sendiri iaitu pingat cemerlang. Prosedur pelaksanaan itu, setelah menerangkan maksud PC, saya menyediakan borang penggunaan pusat sumber mengikut kelas.
Jadi murid-murid yang masuk ke dalam pusat sumber akan mencatat nama mereka, nama mereka sebagai pengguna pusat sumber. Selesai dalam buat catatan, akhirnya setiap hujung bulan saya akan membuat, guru pusat sumber akan merekodkan nama pengguna terbanyak, dan awal bulan berikutnya akan diberi penganugerahan yang merupakan sijil, pingat cemerlang dan juga hadiah sampingan merupakan hamper. Jadi melalui kajian ini saya hanya menjalankan dalam masa lebih kurang 15 hari, tak sampai sebulan lah untuk buat tindakan ni. Untuk buat atas kajian ini saya menjalankan cuma 15 hari lebih kurang. Okey, ini adalah tindakan. Cikgu-cikgu bolehlah tengok dalam buku tu untuk mendapatkan lebih detail lagi jadual pelaksanaan tindakan saya. Okey, selepas sesi kedua khusus kajian tindakan balik di sekolah, saya telah mulakan untuk buat kajian. Yang pertamanya saya menyediakan teks menerangkan kepenggunaan kepentingan penggunaan pusat sumber. Selepas sesi penerangan, saya membuat pra ujian, seterusnya menyediakan rekod dan terus membuat pemantauan. Sesi pemantauan, murid menggunakan pusat sumber, di samping kita membuat pematian lah. Selesai habis sesi pada 20 hari bulan September, hari Isnin, rekod penggunaan diambil dan diberi anugerah untuk pengguna terbanyak. Lebih kurang 5 orang penerima anugerah telah diberi anugerah sijil dan juga hadiah. Selesai majlis penganugerahan, saya telah membuat sesi soal sidik dan juga temu bual untuk mendapat maklum balas tentang keberkesanan kaedah yang telah dilaksanakan. Baik, itu adalah carta dapatan kajian saya, iaitu terdapat 5 item soal sidik, terdiri daripada 30 responden. Di situ tuan-tuan dan perempuan boleh tengoklah graf itu. Daripada dapatan soal sidik jadual tersebut, 100% daripada murid-murid memberi pandangan positif bagi penggunaan PSS melalui kaedah PC. Dan murid-murid lebih berminat mendapat banyak anugerah melalui kaedah yang dilaksanakan. Hanya 6.7% daripada murid yang menyatakan kaedah yang jalankan ini tidak baik, sementara 3.4% lagi menyatakan cara penggunaan PSS melalui kaedah PC ini kurang berkesan. Kesimpulannya, saya dapati kaedah yang dibuat ini berkesan untuk sekolah saya. Baik, refleksi kajian. Daripada kajian itu, apa yang saya dapat? Dapat respon yang positif lah daripada pengguna-pengguna pusat sumber. Kemudian penggunaan melalui kaedah ini juga, penggunaan pusat sumber saya semakin meningkat. Ramai murid mengunjungi pusat sumber dan menggunakannya. Kemudian terdapat juga cadangan-cadangan untuk menambah baikkan perpustakaan saya berdasarkan temu bual yang saya buat tadi dan kepada murid-murid yang masuk menggunakan pusat sumber. Jadi pengajaran yang saya dapati hasil daripada kajian ini, saya kena melibatkan lebih ramai responden untuk melihat kejayaan yang lebih baik. Yang keduanya, kita mestilah menghasilkan kajian itu pada jarak waktu yang panjang, tidak tergesa-gesa dan kita tidak rasa beban. Kalau kita ada rasa beban tu tak menjadilah kajian kita. Seterusnya kita
sentiasa memberi sokongan. Lagi pengajarannya tidak ada sifat untuk kita mesti ada sifat untuk menilai diri kita sendiri atas apa saja cadangan yang diberikan oleh orang lain. Kemudian jangan mudah berputus asa. Setakat itu saja pembentangan saya pada petang ini. Diharap tuan-tuan dapat sedikitlah terhadap apa yang saya sampaikan. Kalau tuan-tuan nak dapatkan lagi dengan lebih jelas, bolehlah baca dalam buku itu. Dan saya harap tak adalah ada soalan apa sebab dah bergegar bawah ni. Mungkin ibu akhir sekali jangan tanya soalan. Yang tu bukan apa, dilatih supaya akhir sekali mukadimah dia. Tuan-tuan janganlah tanya soalan. Terima kasih cikgu. Penilaian cikgu ialah kepada hasil dapatan. Janganlah tengok slide tu elok ke tak elok ke, awak ejaan tu silap. Yang ni ialah kajian tindakan. Yang tu untuk slide yang elok tu PSPN akan ajar cikgu-cikgu ni satu kursus lain untuk dari segi teknologi. Itu teknologi. Yang ni persembahan dia ni teknologi. Jadi kita nak hasil dia tu. Okey, cikgu boleh tanya apa soalan berkaitan dengan hasil dia. Jangan tanya slide tu awak ada bulat tentu terima kasih kemudian. Tak kata terima kasih dulu. Yang tu kemudian. Okey, soalan. Dia semua berkaitan dengan pusat sumber dia. Ya, ya. Salam. Baik, terima kasih. Saya cuba jawab cikgu. Kalau tak memuaskan juga, cikgu jumpalah Cik Nordin. Baik, maksud saya PSS itu adalah perpustakaan, cikgu. Kemudian masalah penggunaan berkesan tu bagi saya adalah menggunakan pusat sumber sebagai tempat untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Itulah masalah yang menjadi fokus utama sekolah saya. Itu saja cikgu nah. Yang tu jawapan tu pun jawapan dia tuju juga pasal Dr. Chow tak ada. Dia kata kalau ada, tuju cikgu tu. Okey, ada soalan lain? Ada penggunaan pusat sumber memang Cikgu Hassan kata tadi betul lah. Dia kita bila katakan pusat sumber sekolah, bonus ada 8 unit dia tu. Ya, fokus pada 8 unit lah. Jadi pengenalan yang saya sebut tadi iaitu kita hanya tumpu kepada pusat sumber bagaimana pelajar tu masuk ke perpustakaan. Saja kita tak tanya pasal Astro, tak tanya pasal BBM, tak tanya sebagai apa nama yang lain-lain lah. Ya. Ini langkah yang pertama. Ya Cikgu Sadiah, Sabar dia. Baik, okay, cikgu. Sekolah saya ni merupakan kebanyakan pelajar daripada kampung lah. Jadi masuk menggunakan pusat sumber tu baca ke buat apa saya tak kisah dah. Janji dia masuk dan meramaikan pusat sumber saya sebab
sebelum saya buat di perpustakaan saya ni sunyi sikit dia ke belakang. Jadi kalau masuk saya tak peduli dah. Dia masuk baca ke, dia masuk main ke saya. Janji dia masuk dan meramaikan pusat sumber saya. Oh, rupanya pustakaan ni orang tak pergi masuk. Okey, jadi benar cikgu. Kita bagi masa 15 hari pada cikgu-cikgu pembentang ni pengkaji ni menjalankan kajian tu, oleh sebab yang ni kitaran yang pertama dan kita akan buat kitaran yang kedua pada tahun depan, dan insya-Allah hasil dia kita bandingkanlah dengan pertama dan yang kedua ni. Okey, ada soalan ni? Cikgu, wakil daripada wilayah persekutuan. Kunjung. Terima kasih cikgu. Mungkin dalam kajian saya kedua esok saya akan tambah baikkan lagi. Sebab ni dalam yang pertama ni sebagai pengenalan untuk memahami apa tu kajian tindakan. Sebelum ni saya tak tahu apa dia kajian tindakan. Okey. Jawab, yang tak jawab. Ya, sebenarnya yang pertama sekali ialah cikgu-cikgu ni cikgu-cikgu ni memanglah yang tak didedahkan kepada apa dia menatang kajian tindakan tu. Nama tu dicalonkan oleh pihak sekolah. Kemudian tu kita jemput untuk mencebur diri dalam arena ni. Dalam kata lain dipaksa. Dalam paksa-paksa tu boleh juga buat, bukan tak boleh buat, tapi ketak tu adalah ketak dah. Okey, ada soalan lain? Dia banyak pada perpustakaan. Dia punya cikgu kata tadi iaitu kepada mengunjungi apa nama tu, yang tu aspek yang pertama lah. Kita nak tarik dulu pelajar tu ke perpustakaan. Baik, ada soalan lain? Tak ada. Okey. Tak ada, kita jemput pembentang yang ketiga. Nak test tu hilang lah. Terima kasih Cikgu Ruslani. Cikgu-cikgu ni pun jenuh tepuk belakang. Dah lah, maksud dia tepuk belakang tu pujuk lah, mai lah. Tu pun ada yang dah mai dah tu. Saya tak boleh dah. Saya kena balik dah. Sudah. Tak ada daftar tu, tak boleh dah nak pergi. Tak apalah. Okey, kita minta pembentang yang ketiga daripada Sekolah Kebangsaan Santan, Cikgu Nur Syamila Syahari. Duduk mana? Tak temu duduk. Tak juga. Tajuknya meningkatkan amalan pinjaman. Ini pinjam pula. Tadi kunjung, yang ni pinjam. Banyak perkataan keluar ni. Sagi lalas sekali, betul punya hak dia buat tu. Saya tak tahu lah, wallahualam lah. Sampai ke 24 tu, mungkin kot hak mengunjungi tu ada soalan dari situ. Meningkatkan amalan pinjaman buku menggunakan sistem bintang hati Santan. Betul lah? Saya ingat Sekolah Santan, tahu mana Santan. Saya pun tak tahu apa dia tajuk tu. Okey. Cikgu Syamila dia pernah bentang kertas untuk PMP. Ya, PMP yang tu hal lain lah. Ya. Untuk pemajaran tu yang tu lain. Yang ni pusat sumber berkaitan dengan pusat sumber ya. PSPN pusat sumber. Pusat sumber. Last kali dia kata pusat sumber. Ya. Dengan kaitkan dengan PMP. Walaupun cikgu ni biasa mengajar macam mana, dia tak kaitkan dengan PMP. Itu kena perjelaskan lah. Ya. Okey. Lari mana? Ada? Tak pula Azad tak share mai. Tadi cari apa? Okey, yang ni tuan-tuan dan puan, cikgu-cikgu ni dia arena baru. Arena baru dan kita minta menjalankan kajian ni supaya lebih tumpuan kepada perpustakaan.
Dah, boleh. Okey, Cikgu Nur Syamilah. Terima kasih pengurusi majlis. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya akan membentangkan kertas kerja saya, kajian pada yang saya lakukan iaitu mengenai meningkatkan amalan peminjaman buku menggunakan sistem BHS iaitu Bintang Hati Santan. Pertama sekali kita lihat mengenai latar belakang, sedikit mengenai latar belakang. Saya sebagai penyelaras pusat sumber dan juga sebagai guru perpustakaan telah memegang jawatan ini lebih kurang dalam 9 tahun di Sekolah Kebangsaan Santan, dan bangunan perpustakaan saya adalah bangunan yang lama, berkayu. Jadi sepanjang tugas saya sebagai penyelaras dan juga guru perpustakaan, berdasarkan pengalaman saya dapati murid-murid di sekolah saya ini berminat masuk ke perpustakaan tetapi kurang berminat untuk membuat pinjaman. Jadi berdasarkan pemerhatian saya itulah saya buat kajian untuk meningkatkan peminjaman buku. Untuk kajian ini saya tidak membuat tinjauan awal kerana saya berdasarkan pengalaman, tetapi saya masih juga secara tidak langsung membuat sedikit temu bual dengan murid-murid. Okey, fokus kajian saya ialah meningkatkan amalan pinjaman buku di perpustakaan dengan menggunakan sistem BHS iaitu sistem Bintang Hati Santan. Okey, pengumpulan data saya dalam kajian saya ini saya menggunakan dua teknik, iaitu teknik yang pertama sekali ialah teknik soal selidik. Di mana teknik soal selidik ini saya menggunakan responden itu seramai 36 orang murid, di mana 14-nya terdiri pada murid-murid lelaki dan 22 murid-murid perempuan. Dalam teknik soal selidik ini saya cuma menyediakan 5 soalan dan menggunakan skala ya atau tidak, bersesuaianlah dengan murid-murid sekolah rendah. Untuk teknik kedua ialah teknik temu bual. Teknik ini saya menggunakan responden seramai 5 orang murid, dan dalam temu bual ini saya menyediakan 3 soalan di mana murid-murid akan menjawab berdasarkan pengalaman dan pemerhatian. Dalam teknik temu bual ini murid-murid dia akan memberi komen. Dia akan memberi komen terhadap sistem yang saya jalankan. Okey, responden kajian saya ialah terdiri daripada murid-murid tahun 5 Zulhal. Murid-murid tahun 5 Zulhal ini terdiri daripada murid-murid yang boleh dikatakan cermelang akademiknya, tetapi masih ada juga segelintir yang sederhana pencapaiannya. Okey, seramai 36 orang seperti yang saya maklumkan tadi dan berumur 11 tahun. Untuk tindakan, setelah pemerhatian saya, pengalaman saya, jadi saya mewujudkan satu sistem iaitu sistem Bintang Hati Santan. Sistem ini bertindak untuk mendorong dan menarik minat murid-murid supaya meminjam buku di perpustakaan. Okey, dalam sistem ini dia menyediakan anugerah, dan anugerah ini akan diberikan mengikut bintang-bintang. Okey, untuk lebih lanjut saya ada dalam kertas yang baru diedarkan. Okey, sistem ini dia menyediakan bintang-bintang. Contoh bintang biru, saya ada bintang biru, dan setiap bintang ini kita ada skala buku. Contohnya bintang biru, kita murid yang akan menerima bintang biru mestilah membaca buku 3 hingga ke 5 buah buku, baru dia akan menerima bintang biru. Kemudian saya ada bintang emas, bintang hati dan bintang hati santan. Bintang hati santan ini hanya kita akan pilih bagi murid yang berjaya membaca buku 10 buah ke atas. Dan anugerah untuk bintang-bintang hati ini berupa
buku, alat tulis dan sijil. Okey, pelaksanaan tindakan kita boleh lihat dalam lampiran yang saya beri itu. Berdasarkan bilangan, tindakan, tarikh, masa, tempoh, catatan. Maknanya masa saya nak buat kajian ni, kita lebih kurang perancangan lah yang kita buat. Pada tarikh-tarikh sekian, okey, kita nak buat apa. Macam saya lantikkan dulu ahli jawatan kuasa bagi untuk murid-murid dan guru-guru. Okey, ini adalah hasil dapatan kajian saya. Berdasarkan analisis soal selidik dan analisis temu bual, jadi boleh dikatakan 100% murid-murid bersetuju dengan sistem yang dijalankan ini. Namun begitu, kalau kita lihat carta, masih ada jugalah terdapat sedikit murid-murid yang masih kita kata tidak bersetuju dengan sistem ini. Tapi secara keseluruhannya, kesimpulannya setelah saya buat soal selidik dan temu bual, hasil daripada kumpulan data ini juga menunjukkan sistem bintang hati ini berjaya dijalankan. Berjaya menarik minat murid untuk membuat peminjaman buku. Refleksi dapatan kajian. Okey. Berdasarkan dapatan soal selidik dan temu bual ini juga, saya mendapat hasil yang positif. Dan saya rasakan murid-murid mungkin sebilangan daripada murid-murid ini dipengaruhi oleh isu power control, di mana murid yang bertanda ya itu mungkin dia ikut kawan-kawan dia, atau mungkin dia tak faham apa-apa, dia pakai tanda ya. Kemudian saya rasakan juga masa untuk kita buat kajian ini, masa untuk buat sistem ni perlu dipanjangkan lagi, sebab kami cuma mengambil masa lebih kurang 7 hingga 15 hari sahaja. Jadi mungkin apabila masa kita panjangkan, hasil dapatan kajian itu lebih memuaskan. Okey, pengajaran daripada pengajaran daripada kajian ini yang saya buat ini, saya dapati kita perlulah mementingkan keselesaan murid-murid, dan kita perlu kenal pasti apa masalah yang mereka hadapi. Samping itu juga saya berpendapat setiap tindakan kita mestilah berlandaskan bukti. Saya rasa itu saja untuk pembentangan kertas kerja saya. Jadi terima kasih. Terima kasih Cikgu Nur Syamilah. Kaedah dia macam-macam. Macam-macam dia buat. Tapi hasil dia tu memanglah, ya. Daripada yang tak biasa, tak pernah, tak ada, sampai ke ada bukti lah, ya, ada bukti. Dan mungkin bukti ini akan dibuktikan pada kitaran yang kedua pada tahun depan. Dan masa dia tahun depan tu daripada Januari sampai Disember lah, ya, panjang, ya, untuk tahun depan. Baik, kita buka kepada soalan untuk kertas yang ketiga. Ada soalan? Yang berkaitan dengan pustakaan juga. Ini pinjam jenis dia, nama aja. Cikgu, siapa dah? Senyum nak tanya dah.
Terima kasih Cikgu Sabaria. Penilaian. Baik, saya cuba jawab. Sistem tu saya lakukan. Jadi saya lantik pengapusakaan untuk memantau di samping guru pusat sumber. Jadi semasa untuk kita bagi anugerah tu, saya ada lantik AJK untuk pusat sumber, di mana guru-guru sebelum diberi anugerah tu, AJK pusat sumber tadi dia akan ada sedikit soal jawab mengenai buku yang dibaca, baru diberi anugerah. Sebab sebelum saya buat sistem ni, saya dah lantik AJK yang terdiri pada guru-guru pusat sumber lah. Ada dalam jadual perancangan tu ada pelantikan. Terima kasih. Itu kita boleh buat dalam golongan kedua untuk penambahbaikan. Putaran kedua. Okey. Ada soalan ni untuk pustakaan di Sekolah Kebangsaan Santan? Tak? Tak, kita akan teruskan pembentangan yang seterusnya. Dijemput pembentang yang seterusnya, Puan Zarina binti Mat Desa dari Sekolah Kebangsaan Oran dengan tajuk kajiannya meningkatkan amalan penggunaan bilik BBM melalui susun atur yang lebih terancang melalui sistem SM. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Puan Pengurusi Majlis yang berusaha, tuan-tuan guru besar dan pengetua-pengetua sekolah negeri Perlis, guru-guru penolong kanan, guru-guru penyelaras pusat sumber dan rakan-rakan seperjuangan. Alhamdulillah. Baiklah, tanpa membuang masa, kita terus kepada tajuk pembentangan saya, iaitu bagaimana meningkatkan amalan penggunaan bilik BBM melalui susun atur yang lebih terancang melalui sistem SM. Saya namakan dia sistem SM, iaitu sistem senang dan mudah. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, tahun ini merupakan tahun pertama saya memegang jawatan sebagai guru bilik BBM. Sebelum ini memang saya tidak pernah terlibat dengan apa-apa jawatan dalam yang berkaitan dengan pusat sumber sekolah. Baiklah, untuk itu saya akan menerangkan sedikit kepada tuan-tuan dan puan-puan mengenai maksud BBM. BBM yang dimaksudkan di sini ialah bahan bantu mengajar atau juga dikenali sebagai alat bantu mengajar, iaitu peralatan yang digunakan oleh guru-guru ketika PMP untuk memudahkan murid memahami apa yang ingin disampaikan oleh guru. Jadi contoh BBM yang seperti yang kita tahu ialah seperti carta, sama ada ia bergambar ataupun tidak, kad ayat, peta, CD, slide, benda-benda majut seperti globe, sempur, jam dan sebagainya. Manakala bilik BBM pula ialah sebuah bilik yang menempatkan semua peralatan yang saya sebutkan tadi. Untuk itu saya telah masalah saya ialah mengenai rekod pinjaman guru-guru yang mana saya dapati sepanjang tahun ini kurang memuaskan.
terlalu sedikit guru-guru yang masuk ke bilik BBM untuk meminjam bahan-bahan yang ada di bilik tersebut. Jadi saya telah mencari punca apa sebabnya mengapa perkara seperti ini berlaku. Jadi setelah dibuat tinjauan dan juga setelah dibuat soal siasat, rupa-rupanya saya dapati guru ni bukan tidak menggunakan peralatan BBM ketika PMP mereka, tetapi mereka mendapatkan bahan-bahan ini daripada luar bilik BBM seperti bilik makmal sains dan kebanyakan CD yang ada di bilik makmal komputer dan juga bilik ACL. Okay. Jadi oleh yang demikian saya telah memfokuskan kajian saya tentang bagaimana untuk meningkatkan amalan penggunaan bilik BBM melalui susun atur yang lebih terancang melalui sistem yang dinamakan SM. Okey, seterusnya kita pergi kepada pengumpulan data di mana instrumen yang telah saya jalankan ialah yang pertama di mana saya telah mengemukakan soal selidik di mana jawapan yang diberikan adalah dalam bentuk ya ataupun tidak. Di mana soalan ini mengandungi 5 item yang telah saya kemukakan hanya untuk 10 responden yang telah saya pilih. Manakala instrumen yang kedua iaitu soalan temu bual di mana saya telah mengemukakan hanya 3 soalan untuk 5 responden sahaja. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, responden saya hanya terdiri daripada guru panitia pendidikan Islam dan juga guru panitia bahasa Melayu. Jadi tentu tuan-tuan dan puan-puan tertanya mengapa hanya 2 panitia sahaja saya pilih. Ini kerana untuk memudahkan kajian saya yang pertama kali. Okay. Seterusnya menuju kepada tindakan saya seperti yang dinyatakan pada awal tadi. Saya telah memilih sistem SM iaitu senang dan mudah di mana jadi saya akan terangkan sedikit bagaimana sistem SM ini dijalankan. Baiklah, untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, sebelum ini kedudukan peralatan di bilik BBM saya itu agak berselerok dan dia tidak tersusun. Jadi kalau untuk mencari bahan tu agak lambat, tak tahu duduk tang mana sebab saya campur adukkan sekali ya. Kemudian melalui sistem ini saya telah mengatur semula susun atur bilik tersebut yang mana hanya melibatkan BBM untuk panitia pendidikan Islam dan juga bahasa Melayu di mana setiap sudut saya labelkan mengikut panitia yang disebutkan tadi dan sebuah almari atau rak disediakan dan sesuatu ini saya lakukan bukan seorang diri iaitu dengan bantuan rakan-rakan daripada kedua-dua panitia. Setelah barang-barang ataupun peralatan itu dimasukkan ke dalam almari atau rak, maka saya menyenaraikan semula semua peralatan yang ada di dalam almari atau rak tersebut dan dilekatkan pada almari dan rak tersebut. Yang mana ada dalam almari saya lekatkan di pintu almari dan yang mana peralatan yang ada di rak saya lekatkan di rak tersebut dengan tujuan untuk memudahkan guru menyemak dan mencari peralatan yang diingini. Untuk memudahkan lagi dan juga untuk mengetahui kedudukan sudut, saya juga telah mengadakan sebuah plan yang diletakkan di pintu bilik BBM dan juga di papan kenyataan. Ini adalah untuk makluman semua guru-guru di sekolah tersebut. Okey, saya harap tuan-tuan dan puan-puan jelas dengan maksud SM yang saya jalankan ini. Okey, seterusnya kita lihat kepada jadual pelaksanaan sistem SM di mana langkah pertama yang saya ambil ialah menerangkan kepada guru besar dan juga guru-guru yang terlibat tentang sistem yang saya gunakan. Kemudian seterusnya kami telah menyusun peralatan tersebut mengikut sudut yang dilaksanakan hanya pada 1 hari dan seterusnya melabelkan sudut.
mengikut panitia dan melekatkan segala peralatan yang ada pada almari dan rak. Selepas itu saya telah membuat pemantauan. Pemantauan saya ni hanya mengambil masa 4 hari saja kerana kesuntukan masa. Pemantauan ini saya lakukan berdasarkan buku rekod pinjaman yang ada di bilik tersebut, dan hasil yang saya dapati ada perubahan sedikitlah, perubahan yang positif. Selepas pemantauan dilakukan, saya mengedarkan borang soal selidik dan juga mengadakan sesi temu bual dengan kumpulan sasaran untuk mengetahui maklum balas daripada sistem SM yang saya lakukan ini. Dan alhamdulillah hasil yang positif telah saya perolehi. Okey, seterusnya. Ini adalah bukti ya. Dan daripada carta yang tuan-tuan dapat lihat, ini adalah hasil positif yang saya dapati, buktinya iaitu daripada soalan soal selidik ya. Okey. Untuk item 1 dan 5 seperti yang dapat dilihat, iaitu 100% ya. Kebanyakan responden memberi jawapan 100%, di mana guru-guru menyatakan bahawa sistem ini memudahkan mereka mencari bahan serta melakukan perancangan dalam untuk PMP mereka, dan mereka mahukan sistem ini diteruskan pada masa akan datang. Manakala untuk item 2, 3 dan 4, kebanyakan guru menyatakan bahawa mereka lebih berminat dan mudah membuat perancangan apabila mahu menggunakan peralatan BBM. Untuk soalan temu bual pula, kebanyakan guru menyatakan bahawa sistem SM ini berkesan kerana memudahkan mereka membuat perancangan dan memudahkan mereka mencari bahan yang dikehendaki di bilik BBM. Dan mereka juga mengesyorkan beberapa cadangan dan cadangan itu akan saya huraikan pada slide yang seterusnya. Baiklah, untuk refleksi kajian, iaitu tindak balas daripada kumpulan sasaran yang saya pilih, mereka menunjukkan respon yang baik. Ini saya dapati daripada jumlah rekod pinjaman yang meningkat, walaupun waktu pemantauan tu hanya 4 hari sahaja. Jadi peningkatan ini tidaklah banyak ataupun mendadak, tapi sekurang-kurangnya ada perubahan daripada tindakan yang telah saya ambil. Okay. Selain daripada memudahkan guru membuat perancangan dan juga mencari bahan, banyak juga cadangan yang telah saya terima, cadangan positif, iaitu antaranya mereka meminta supaya membanyakkan peralatan yang ada di bilik BBM. Tapi ini adalah di luar tindakan saya, di luar kawalan, sebab saya terpaksa berurusan dengan pihak pentadbir untuk mendapatkan peralatan BBM. Ada juga yang mengesyorkan supaya dikemaskinikan senarai peralatan yang ada dan diedarkan risalah mengenai setiap peralatan BBM yang baru diterima. Ini untuk sebagai pengetahuan mereka tentang mengenai peralatan BBM yang baru diterima. Dan juga ada yang mengesyorkan supaya saya menggunakan komputer untuk menyenaraikan segala peralatan yang ada di bilik BBM. InsyaAllah cadangan-cadangan yang positif ini akan saya ambil kira untuk kajian yang seterusnya, insyaAllah. Setelah selesai membuat rumusan berdasarkan refleksi kajian, saya dapati banyak kelemahan dan kekurangan. Maklumlah ini kali pertama kami membuat kajian tindakan dan waktu pun dalam keadaan tergesa-gesa. Di antara pengajaran yang saya dapat ialah, yang pertama, jumlah responden yang banyak akan menghasilkan kajian yang lebih tepat seperti yang dikatakan oleh pembentang yang ketiga tadi. Ini memang betul, saya hanya memilih lebih kurang 10 orang guru sahaja. Dan insya-Allah pada masa akan datang kita akan tambah lagi, mungkin melibatkan semua guru ataupun melibatkan juga murid.
sebab murid juga menggunakan bilik BBM. Selain daripada itu, tempoh kajian perlu dipanjangkan. 4 hari terlalu singkat dan ini mungkin disebabkan oleh kami terikat dengan jadual khusus. Sekiranya dipanjangkan, saya rasa maklum balas yang diperoleh itu mungkin akan lebih baik, ya. Begitu juga kumpulan sasaran yang telah saya pilih mungkin hanya kecil saja daripada 35 orang guru. Saya hanya memilih 10 sahaja. InsyaAllah akan saya peluahkan kepada semua guru pada masa akan datang nanti. Dan akhir sekali, soalan-soalan kaji selidik yang saya buat tu perlu diberi penambahbaikan. Mungkin soalan yang kurang tepat ataupun terlalu sedikit, hanya 5 saja. Untuk soalan temu bual hanya 3 saja, ataupun dia kurang memenuhi kriteria seperti yang sepatutnya. Jadi oleh itu, sekiranya ada apa-apa cadangan daripada tuan-tuan dan puan-puan yang bernas, insya-Allah amatlah saya alu-alukan. Dan sekiranya ada soalan, insya-Allah akan saya cuba jawab sekadar pengetahuan dan kemampuan saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Zarina. Baik, saya buka majlis kepada sesi soal jawab. Sekiranya ada yang ingin bertanya. Ya, Cik. Dipersilakan. Baik, saya ulas sedikit. Terima kasih. Baik, di sini memang kami tak dinyatakan berapa pertambahan yang ada, sepatutnya memang kena sebutlah kan, sebagai bukti yang lebih jelas dan lebih mantap. Kata-kata banyak tu banyak mana? Okey, tak apa, terima kasih saya ucapkan di atas cadangan Cik tadi. Baik, terima kasih kepada yang telah membuat cadangan tadi, sebab kami rasa masa dalam tinjauan awal kami ada buat, cuma mungkin kami tak masukkan dalam kami punya ni lah kan. Walau macam mana pun pandangan tu kami ucapkan terima kasih lah, dan kami akan cuba perbaiki di dalam gelung yang kedua nanti tahun hadapan, InsyaAllah. Baik, sekiranya ada lagi soalan-soalan lain. Okey, sekiranya tiada, maka saya jemputlah pembentang yang seterusnya, iaitu Puan Nursidah Hamid dari Sekolah Padang Kota, dengan tajuk kajiannya meningkatkan kepahaman dan pengetahuan murid tentang penyusunan buku di PSS melalui sistem wara. Terima kasih Puan Pengerusi Majlis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha, pengetua dan guru besar sekolah di Negeri Perlis, yang dihormati wakil-wakil dari PSPN, guru-guru penekanan, guru penyelesaian sumber dan hadirin sekalian. Saya akan membentangkan satu kertas kerja yang dibuat semasa kami mengikuti kursus kajian tindakan. Baik. Melihat pada latar belakang iaitu masalah PSS. Khususnya pada perpustakaan, ya, saya juruskan kepada perpustakaan, iaitu berkaitan dengan penyusunan bahan bacaan di perpustakaan. Melalui pengalaman saya selama melibatkan diri dalam bidang perguruan lebih kurang 10 tahun dan terlibat dengan sebagai guru perpustakaan dan sekarang dipertanggungjawabkan sebagai penyelaras program NILAM. Jadi tanggungjawab saya berkaitan rapat dengan penggunaan buku di perpustakaan. Jadi masalah yang selalu dihadapi, saya rasa sekolah-sekolah lain juga hadapi masalah ini, ialah tentang penyusunan semula buku di rak. Kita masuk dalam perpustakaan, mungkin kita akan lihat buku tidak teratur dan tidak kemas. Keadaan ini telah menyebabkan murid-murid tidak berminat untuk menggunakan perpustakaan. Oleh itu, saya telah membuat tinjauan awal berkaitan dengan masalah ini dan saya telah memberi kepada 100 orang murid dari tahun 3 hingga tahun 5, iaitu pada 17 Ogos. Itu selepas kami membuat mengikuti kursus pada fasa yang pertama. Dari tinjauan awal yang dibuat ini mendapati bahawa murid-murid memberi jawapan bahawa mereka tidak dapat meletakkan buku di tempat yang betul kerana nombor di buku dan di rak, nombor pengelasan di buku dan di rak tidak jelas. Jadi mereka akan meletakkan buku mengikut hati mereka sendiri, tak mana dia nak letak, dia letak. Okey, jadi untuk mengatasi masalah ini, saya telah mencuba sebelum tu saya telah mencuba menyuruh pengawal perpustakaan meletakkan di rak yang betul, tapi ia tidak berkesan. Jadi setelah melalui tinjauan awal ni, saya kena pasti masalahnya. Kemudian saya telah memfokuskan kajian saya kepada meningkatkan kefahaman dan pengetahuan murid tentang penyusunan buku di PSS, terutamanya perpustakaan melalui sistem WARA. Sistem WARA ni maksudnya warna dan rak, adalah gabungan warna dan rak. Sebab kalau setelah saya jalankan sistem ini, budak-budak murid-murid masuk ke perpustakaan, mereka nampak warna di rak, mereka tanya, cikgu warna apa tu? Jadi menarik minat mereka untuk melihat buku yang tersusun di rak berdasarkan warna. Baik, setelah saya menjalankan sistem ini, saya telah mengumpulkan data melalui dua instrumen, iaitu soal selidik. Soal selidik ini melalui 5 item. Tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat dalam buku yang dibekalkan, iaitu muka surat 83 ya. Baik, saya telah jalankan soalan ini pada 20 September. Begitu juga soalan temu bual yang mempunyai 3 item. Soalan-soalannya seperti dalam lampiran dan ditadbirkan pada 21 September. Responden saya ialah 60 orang murid, iaitu murid dari tahun 4 dan 5 yang boleh membaca. Saya pilih mereka sebab mereka boleh menjawab soalan yang saya berikan dengan tepat. Baik, seterusnya prosedur rawatan yang saya buat, iaitu mengenai sistem WARA ni, saya telah menetapkan warna. Saya telah memilih 2 rak yang memang menjadi kesukaan murid, iaitu fiksyen bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Jadi saya telah meletakkan warna hijau di fiksyen bahasa Melayu dan warna merah di bahasa Inggeris.
Baik, yang kedua saya letakkan warna yang sama di buku, di tulang buku. Yang ketiga saya sediakan bakul berwarna. Jadi bakul berwarna ni tujuannya bagi murid-murid yang tidak sempat meletakkan buku di rak, mereka akan meletakkan di dalam bakul. Bakul tu sama warna dengan di rak dan buku. Dan seterusnya memberi penerangan kepada murid, guru-guru dan pengawas perpustakaan. Pelaksanaan tindakan pula rujuk kepada jadual. Saya jalankan dari 8 September hinggalah pada 21 September. Baik, hasil dapatan berdasarkan pada carta, cikgu hadirin boleh lihat pada soalan item yang pertama. Penyataan yang saya sediakan adalah saya dapat meletakkan buku di rak yang betul dengan adanya sistem wara. Di situ menunjukkan 100% menjawab ya. Maksudnya sistem ini mereka telah faham ataupun mereka dapat menggunakan sistem ini dengan sebaiknya. Tapi pada item yang kelima, iaitu penyataannya saya faham tentang sistem wara yang dijalankan di perpustakaan. Dapati 4 orang tidak bersetuju, maksudnya mereka tidak faham tentang sistem wara. Saya dapati mereka ini tidak memberi perhatian semasa saya memberi penerangan kepada mereka. Oleh sebab itulah mereka tidak faham apa itu sistem wara. Baik, refleksi kajian. Saya dapati ianya adalah positif, di mana buku-buku selepas saya buat sistem ini nampak kemas dan teratur. Sebelum ni nampak bercampur antara fiksyen bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Pada gelungan pertama ni saya cuma membuat untuk 2 rak sahaja. Dan kalau dan ianya telah berjaya dan saya akan teruskan pada rak-rak yang lain. Dan tapi walau bagaimanapun jawapan yang diberikan dari murid-murid itu tidaklah menyeluruh. Maksudnya tidak semua murid yang memberi